Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang pada saya sangat dangkal oleh Presiden PAS. Dalam kenyataan beliau mengatakan bahawa bukan saja Anwar Musa, tetapi masih ramai tokoh UMNO yang ingin menyertai PAS, namun mereka terhalang oleh Akta Anti Lompat Parti. Jadi saya lihat ya, kalau beginilah tarafnya presiden sesebuah parti yang bernama PAS ini hanya untuk mencari ahli-ahli politik yang telah pun dibuang daripada parti lain, yang boleh kita katakan PAS ini sebagai parti recycle bin yang telah pun suka memecah belahkan parti orang lain, suka untuk memporak-perandakan parti orang lain, tetapi hala perjuangan PAS itu jelas tidak ada. Yang mana kita boleh lihatlah, kita boleh nilailah 24 jam Presiden PAS ini otak dia apa? Otak dia bagaimana nak mengambil pemimpin daripada parti lain. Otak dia bagaimana nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Otak dia hanya ada memikirkan bahawa parti mereka itu harus diperkuatkan dengan mengambil orang-orang lain supaya boleh bersama dengan mereka. Apakah PAS tidak mampu untuk melahirkan tokoh muda? Apakah PAS tidak mampu untuk melahirkan tokoh-tokoh politik yang ada integriti dan mencari mereka-mereka yang mempunyai kebolehan yang profesional untuk bersama dengan PAS. Jadi PAS ini sepertinya tong sampah. Presiden PAS patut memikirkan bagaimana nak menunjukkan kepada rakyat bahawa beliau adalah seorang presiden yang hebat, sebuah parti, untuk beliau membangunkan anak-anak muda, membangunkan negara ini, membangunkan ekonomi negara ini daripada kancah yang ada. Bukan kerjanya nak memecah belahkan. Saya lihat parti PAS ya, daripada awal saya lihat apabila diterajui oleh Presiden PAS ni yang bernama Tan Sri Abdul Hadi Awang ni, saya melihat bahawa beliau kerjanya adalah memporak-perandakan politik negara. Beliau sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Beliau sendiri tidak mampu nak memikirkan bahawa kalau kami menang, kami akan jadi Perdana Menteri. Saya akan jadi Perdana Menteri dan saya akan merajui negara seperti ini, seperti itu. Dia tidak pernah. Yang ada dalam otak dia memecah belahkan parti lain, menjual DAP, menjual isu agama, menjual isu kaum, dan akhirnya apa matlamatnya? Matlamatnya tak ada, setakat itu saja. Dia tidak ada ke mana-mana arahnya. Dia tidak seperti parti-parti lain yang mempunyai pemandangan ataupun pandangan yang jauh ke depan bahawa kami perlu melahirkan seorang tokoh yang akan memimpin negara. Jika sebatas inilah pemikirannya Presiden PAS ini. Ingat anak muda hari ini masih lagi dalam politik tahun 70-an, 80-an. Beliau sendiri dah tahu bahawa RUU Anti Lompat Parti itu adalah untuk menghalang daripada ahli-ahli politik ini untuk melompat. Jika Presiden PAS memikirkan bahawa RUU Anti Lompat Parti ini tidak baik dan tidak demokrasi, ini adalah satu jalan untuk menyelamatkan negara ini daripada porak-peranda. Apabila politik itu porak-peranda yang dibuat oleh orang seperti Hadi ini, maka susahlah negara kita ini. Dia nak negara ini tidak aman 24 jam. Dan akhirnya kalau dia memerintah, berada dalam kerajaan, barulah negara ini aman. Bukan begitu. Kita lihat, PAS ini, dia tidak mempunyai hala tuju tau parti ini. Dia tidak ada hala tuju bagaimana kalau mereka menang dan mereka dalam kerajaan, apa sebenarnya yang mereka nak bawa. Tak ada. PAS hanya boleh cakap yang mana apabila mereka memerintah 33 bulan bersama dengan kerajaan yang ada, itu pun hasil daripada langkah seretan yang konon-kononnya nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Padahal itu satu pembohongan nyata kepada orang-orang Islam dan orang Melayu. Apa dia yang mereka bawa 33 bulan kepada orang Islam dan orang Melayu, terutamanya orang Bumiputra? Yang ada adalah bendera putih diangkat, keluar ke WSP, lepas itu semua ekonomi kita drop, pelabur lari. Hari ini inflasi begitu besar, yang menanggung beban adalah kerajaan yang mengambil alih. Jadi kalau kita bagi pemerintahan kepada biawak-biawak yang ada dalam pimpinan PAS ini, maka kita akan mundur ke belakang. Apa dia buktinya? Lihat Kelantan, Terengganu, Kedah. Itulah hasilnya. Mereka kata mereka hebat, tapi negara yang dipimpin oleh mereka menanggung hutang begitu banyak, negeri yang mereka pimpin miskin papa kedana. Jadi saya di sini melihat bahawa
Jangan Presiden PAS suka membuat peranda dalam negara ini. Kenyataan beliau seolah-olah beliau tidak sadar bahwa anti lompat parti itu mereka sendiri yang luluskan di parlimen. Saya rasa lah Presiden PAS Tan Sri Mary Yassin tak menyokong RUU anti lompat parti itu yang terdahulu karena mereka dah tahu bahwa kalau berlakunya PRU ke-15 itu mereka tahu mereka tak akan boleh jadi kerajaan. Maka ahli-ahli parlimen akan terikat dengan perjanjian di antara parti mereka, yaitu kena melompat melalui en bloc, yaitu berkumpulan. Maka apa yang mereka rasa hari ini? Bahwa mereka tidak dapat untuk nak mempengaruhi ahli-ahli parlimen yang ada di UMNO untuk bersama dengan mereka. Apa dia keuntungan kalau mereka mengambil ahli-ahli parlimen ini untuk bersama dengan mereka? Tidak bawa apa-apa arah yang baik. Yang ada dalam otak Presiden PAS hari ini nak jadi duta khas bertaraf menteri, untuk dia mendapat jawatan, untuk beliau dapat gaji besar, dapat bodyguard, menggunakan semua jentera kerajaan untuk kepentingan pribadi. Itu saja. Apakah setaraf itu kita mau dalam negara ini daripada pemimpin-pemimpin politik ini? Hari-hari dikeluar kenyataan yang pada saya dangkal sekali lah. Boleh juga kita katakan amat bodoh sekali lah kenyataan yang dikeluarkan. Tak habis-habis nak membuat porak-peranda. Jadi saya buat kenyataan ini selaku rakyat biasa nih, yang saya tidak suka bahwa perkara-perkara yang disebut oleh Presiden PAS ini amat tidak menguntungkan kita nih. Tak ada faedah sama sekali. Dia berbangga mengutip orang-orang UMNO yang nak telah pun dibuang oleh pimpinan UMNO bersama dengan mereka. Bangga dengan Shahidan Kasim yang menang. Bangga dengan 1-2 ekor yang boleh menang. Itu bukan hal tujuannya. Apakah semua rakyat Malaysia ini suka Shahidan Kasim? PAS sendiri juga harus ingat. Apakah Presiden PAS itu semua rakyat Malaysia ini suka? Kalau Presiden PAS rasa bahawa beliau hebat sebagai giant killer dalam barisan kepemimpinan PAS itu, beliau patut pergi ke negeri-negeri yang dianggap tercorot dalam bersama dengan PAS ini, bertanding di situ. Ini hasil dimarang saja. Di Marang saja beliau tidak boleh membuktikan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang akan disokong sebenarnya. Kalau betul beliau ini disokong oleh orang Marang 100%, kenapa berlakunya rasuah melibatkan duit sehingga disiasat oleh SPRM, sehingga disiasat oleh polis, memberi sedekah konon? Video itu terang-terang adalah menipu. Video itu dah jelas menunjukkan bahwa inilah sikapnya kepimpinan PAS. Apabila mereka lakukan perkara-perkara yang sumbang, mereka akan kata halal. Jadi mereka ini boleh kita lihat juga sebagai penunggang agama dan juga penunggang kaum. Hasilnya bukannya dapat ke rakyat, hasilnya dapat ke diri mereka sendiri. Ini namanya selfish. Jadi saya melihat bahwa saya malas nak tegur banyak-banyak, tapi dalam kenyataan ini PAS ini umpama recycle bin. Tempat dia mengutip sampah daripada parti lain, yang mana sambil-sambil dikutip sampah, mereka cuba porak-peranda ke parti orang lain dan dapatkan lagi seberapa banyak orang yang nak bersama dengan PAS melalui parti orang lain. Orang lain bersusah payah membina parti, orang lain bersusah payah mencari tokoh-tokoh lain, PAS senang-senang tukang tebuk aja dekat mana-mana, ambil orang itu. Jadi sebagai kepimpinan politik, sebagai orang yang mempunyai disiplin dalam perjuangan, sepatutnya kita tidak perlu melihat dan mengikut kehendak orang yang pada saya sengit sebelah untuk bersama dalam satu parti yang seperti itu. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.